Aku tidak pernah sangka, malam biasa berubah menjadi mimpi ngeri yang tak berkesudahan. Hai, nama aku Aisyah, aku berumur 9 tahun. Malam itu, di sebuah rumah kampung di Kuala Kangsar, Perak, aku duduk di ruang tamu yang sunyi, memegang telepon bimbit yang terlalu besar untuk tanganku yang kecil. Nafasku tersekat-sekat, dada terasa sesak seperti ada sesuatu yang menekan tanpa henti. Dengan tangan gemetar, aku dial 3 nombor yang sejak kecil aku anggap suci. Nombor darurat. 911, apa kecemasan Anda? Suara wanita di hujung talian bertanya dengan tenang. Hening seketika. Bibirku bergetar, hampir mahu meletakkan telepon. Ketakutan menekan bahuku yang kecil seperti batu berat. Dengan suara yang hampir tidak didengari, aku memaksa diri berkata, jiran saya. Dia buat sesuatu pada saya, masa saya seorang diri di rumah. Suara wanita itu terhenti sejenak, hanya tangisan kecil yang pecah di garisan itu. Wanita itu tidak memutuskan panggilan. Suaranya tetap tenang, tapi ada desakan yang jelas, kamu selamat. Jangan letakkan telepon, beritahu nama kamu. Aku ragu-ragu, suaraku rapuh seperti kaca. Aisyah, jari-jariku mencengkam telepon seperti perisai terakhir daripada gelap yang mengintai di luar tingkap. Dia mula mencatat alamat yang aku sebut perlahan dengan suara yang gemetar. Siren polis kedengaran dari jauh, tapi mimpiku belum berakhir. Di luar sana, di dalam gelap, jiran itu mungkin masih memerhatikanku. Suaraku kembali gemetar. Saya rasa dia tahu saya telepon. Tiba-tiba, bunyi papan lantai berdecit kedengaran di talian. Nafasku terhenti. Dengar baik-baik Aisyah, jangan tutup telepon. Sembunyilah tapi bawa telepon dengan kamu. Arahan itu datang dengan suara tegas, walau ada ketakutan tersembunyi. Aku mengikutinya, melangkah perlahan ke arah bilik tidur, merangkak masuk ke bawah katil, menutup diri dengan selimut tebal. Nafasku laju dan cetek. Bunyi pintu terbuka mengisi ruang senyap. Degupan jantung wanita di hujung talian berdegup kencang. Cepat, polis hampir sampai. Dunia aku mengecil, dinding seolah menekan. Langkah berat menghampiri. Aku pegang telepon erat ke dada. Suaraku hampir tidak kedengaran. Dia sudah masuk. Jari kecilku menggigil, coba bertahan dalam kesunyian yang menakutkan. Langkah kaki semakin dekat, lantai lama berdecit seperti guruh bergemuruh. Aku tutup mata rapat, menahan nafas, berdoa gelap di bawah katil dapat menyembunyikanku. Aisyah, tenang, polis sudah dekat, jangan buat suara. Suara itu menenangkan, tapi aku hampir tidak mendengarnya kerana degupan jantung sendiri menguasai telingaku. Langkah terhenti di pintu bilik. Cengkaman selimutku semakin erat. Bunyi tangan mengenggam pemegang pintu. Pintu terbuka perlahan. Angin sejuk menyapu masuk. Aku ternampak but tebal yang dikenali. But jiran. Tekakku tercekat. Ingin menjerit. Tapi aku tahan. Menutup mulut dengan tangan. Suara serendah racun. Aisyah, aku tahu kamu di situ. Aku terdengar wanita di talian berbisik tegas. Suspek ada di dalam rumah, masuk segera, ada ancaman langsung. Polis masih jauh, lelaki itu melangkah perlahan, membuka almari dengan kasar. Aku menggigil, tak bergerak. Keluar Aisyah, rayunya dengan suara manis palsu. Aku takkan sakiti kamu kalau kamu ikut. Aku tahan air mata, cuba bertahan sedikit lagi. Selimutku basah dengan air mata. Langkahnya berhenti di sebelah katil. Aku tahan nafas, rasa seperti dunia hanya ada satu degupan jantung. Tangannya cuba mengangkat selimut. Tiba-tiba, siren polis memecah keheningan malam. Lelaki itu terhenti, menarik tangannya kembali, memaki, lalu berlari ke arah tingkap. Suara wanita di talian memerintah, Aisyah, jangan keluar, jangan bergerak. Aku intai dari bawah katil, lampu merah dan biru menari di dinding. Keriuhan polis di luar rumah membanjiri kesunyian bilik. Tapi ketakutanku tidak hilang. Aku tahu, ini belum berakhir. Malam itu benar-benar mengubah segalanya dalam hidup aku. Aku masih ingat jelas bagaimana detik-detik itu berlalu. Setiap suara, setiap bayangan yang menakutkan. Aku duduk di bawah katil, menahan nafas dengan erat, mendengar setiap langkah yang semakin menghampiri. Suara lelaki itu, yang selama ini aku anggap jiran yang baik, kini berubah menjadi sesuatu yang aku tak sangka, penuh dengan ancaman. Keluar Aisyah, suaranya lembut tapi penuh tipu daya, seolah-olah dia cuba memujuk aku. Aku tahu itu hanya lakonan. Dia bukan orang yang boleh dipercayai. Tanganku yang kecil masih menggenggam telepon erat, berharap suara wanita di hujung talian terus mendengar, terus membimbing aku.
Dalam gelap itu, aku rasa diriku sangat rapuh, tapi aku tahu aku harus kuat. Langkahnya semakin dekat, dan aku dapat lihat bayangannya di celah-celah lantai kayu yang sudah usang. Aku pejamkan mata, menyimpan segala kekuatan yang ada dalam diriku. Tiba-tiba, siren polis memecah keheningan malam. Cahaya lampu merah dan biru menari-nari di dinding bilik, membuat suasana jadi lebih tegang. Lelaki itu terhenti, menarik tangannya kembali, mengumpat, dan berlari ke arah tingkap. Suaraku yang hampir hilang kekuatan masih berbisik ke dalam telepon. Dia lari! Dia lari! Wanita di hujung talian mengingatkan aku, jangan keluar, jangan bergerak, polis sudah hampir. Aku mengintai dari bawah katil, melihat keributan di luar rumah. Lampu-lampu polis memancar di halaman rumah, bunyi siren dan jeritan pegawai memenuhi udara malam. Walaupun aku terlindung di bawah katil, ketakutan masih menyelinap ke dalam hati kecilku. Aku tahu lelaki itu belum benar-benar pergi. Hatiku berdegup kencang, memikirkan apa yang akan terjadi seterusnya. Adakah aku benar-benar akan selamat malam ini? Adakah aku akan terus dilindungi? Wanita di hujung talian berbisik, suaranya lembut tapi tegas. Aisyah, kamu sangat berani. Terus bertahan, polis hampir sampai. Kata-katanya menjadi semangat baru untuk aku terus bertahan. Namun aku masih teringat pada but tebal lelaki itu, bayangan yang menakutkan, dan suara yang penuh ancaman tadi. Malam itu terasa seperti dunia mengecil, di mana aku hanya ada satu tempat untuk berlindung, di bawah katil, dengan telepon di tangan, berharap keajaiban datang. Aku tahu, hidup aku tidak akan sama selepas malam ini, tapi aku juga tahu, aku tidak akan membiarkan ketakutan menguasai diriku. Aku harus kuat, aku mesti selamat, dan aku tahu, ini baru permulaan cerita yang lebih gelap, lebih menakutkan dari yang aku pernah bayangkan. Suara polis di luar makin hampir, tapi bayangan lelaki itu masih menghantui pikiranku. Aku bertanya pada diriku sendiri, adakah aku benar-benar akan selamat, atau adakah... Malam itu, selepas siren polis meraung di luar rumah, aku masih bersembunyi di bawah katil. Jantung berdegup laju seperti mahu meletup. Suara lelaki itu masih terngiang-ngiang di telingaku, penuh dengan ancaman yang membuat bulu roma berdiri. Aku cuba meyakinkan diri bahawa dia sudah lari, tapi ketakutan itu seolah-olah melekat erat di setiap inci tubuhku. Sambil memeluk telefon erat, aku berbisik kepada wanita di hujung talian. Dia masih di sini. Saya rasa dia tahu saya telefon polis. Suara wanita itu berubah menjadi serius, penuh dengan kebimbangan. Aisyah, jangan gerakkan badan. Kita akan hantar pasukan segera ke rumah kamu. Aku cuba menenangkan diri walaupun tangan dan kakiku menggigil tidak berhenti. Langkah-langkah berat kedengaran semakin dekat ke bilik tidur. Aku menahan nafas, seolah-olah dunia berhenti berputar. Pintu bilik perlahan-lahan dibuka, dan angin sejuk masuk menyapu seluruh bilik. Aku ternampak but tebal itu berdiri tepat di hadapan katilku, dan suara lelaki itu yang penuh dendam berkata, Aisyah, keluarlah. Aku takkan buat apa-apa kalau kamu ikut cakap. Aku menggigit bibir, menahan air mata dan jeritan yang mahu keluar dari mulut. Di hujung talian, suara wanita itu masih memberi arahan, jangan keluar. Sembunyilah. Tolong tahan sedikit lagi, polis hampir sampai. Aku menggenggam selimut yang basah dengan air mataku dan cuba bersembunyi lebih dalam. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Nafas aku tersekat dan hatiku berdegup seolah mahu pecah. Kemudian, bunyi siren polis semakin kuat. Lampu merah dan biru memancar di luar bilik. Aku melihat bayang-bayang lelaki itu berlari ke arah tingkap, meninggalkan jejak ketakutan yang dalam di hatiku. Tapi aku tahu, ini bukan pengakhiran. Dia masih di luar sana, dan aku masih dalam bahaya. Dalam gelap itu, aku berbisik kepada wanita di hujung talian, tolong jangan tinggalkan saya. Dia membalas dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Aku di sini, Aisyah. Kamu tidak keseorangan. Polis akan lindungi kamu. Aku cuba menyimpan kekuatan itu, walaupun aku tahu dunia aku kini berubah selama-lamanya. Malam itu,
Di rumah kampung yang sunyi itu, aku belajar bahawa keberanian bukanlah tiada ketakutan, tapi berani walau takut. Tapi aku juga tahu, perjalanan aku masih jauh, dan ancaman itu belum berakhir. Aku harus terus berjuang, walau apapun yang menunggu di depan. Malam itu terasa seperti neraka yang tak bertepi. Aku masih ingat bagaimana aku bersembunyi di bawah katil. Tubuhku bergetar ketakutan, sedangkan suara lelaki itu masih bergema dalam telingaku. Setiap langkahnya yang berat seperti dentuman gendang perang, menghantui setiap detik aku bernafas. Aku tahu, dia bukan sekadar jiran biasa. Dia adalah ancaman hidup yang mengintai dari balik kegelapan. Telefon di tanganku terasa seperti satu-satunya penyelamat. Suara wanita di hujung talian itu menjadi penawar dalam kepanikan aku. Jangan bergerak, Aisyah. Kami hampir sampai, katanya. Tapi bagaimana aku boleh diam bila pintu bilikku perlahan-lahan terbuka? Angin malam masuk menyapu badan yang kedinginan. Aku ternampak but-but tebal yang aku kenal sangat. But jiran yang selama ini aku anggap baik. Keluar, Aisyah, suaranya lembut tapi penuh tipu daya. Aku takkan sakiti kamu kalau kamu ikut. Aku menggigit bibir, menahan air mata dan jeritan yang tersekat di dalam dada. Aku tidak boleh keluar. Aku tidak boleh biarkan dia menang. Di luar, bunyi siren semakin kuat. Lampu merah dan biru berkelip di koridor rumah. Polis sudah sampai. Tapi aku tahu, lelaki itu masih belum menyerah. Dia berlari ke tingkap belakang, meninggalkan kekacauan dan ketakutan yang sukar aku padamkan dari ingatan. Aku masih ingat bagaimana aku memeluk telefon itu erat, berharap suara wanita di hujung talian akan terus membimbing aku. Dia masih di sini, aku berbisik penuh ketakutan. Dan dia berkata dengan penuh yakin, kau sangat berani, Aisyah. Polis hampir sampai. Bertahanlah. Malam itu aku belajar satu perkara. Keberanian bukan bermakna tiada takut, tapi berdepan dengan ketakutan. Tapi aku juga tahu, ini bukan pengakhiran. Ini baru permulaan mimpi ngeri yang sukar aku lupakan. Aku tahu, aku perlu terus kuat. Aku perlu selamat. Untuk diriku. Untuk masa depan aku. Malam itu, selepas siren polis merawung di luar rumah, aku masih bersembunyi di bawah katil, jantung berdegup laju seperti mahu meletup. Suara lelaki itu masih terngiang-ngiang di telingaku, penuh dengan ancaman yang membuat bulu roma berdiri. Aku cuba meyakinkan diri bahawa dia sudah lari, tapi ketakutan itu seolah-olah melekat erat di setiap inci tubuhku. Sambil memeluk telefon erat, aku berbisik kepada wanita di hujung talian. Dia masih di sini. Saya rasa dia tahu saya telefon polis. Suara wanita itu berubah menjadi serius, penuh dengan kebimbangan. Aisyah, jangan gerakkan badan. Kita akan hantar pasukan segera ke rumah kamu. Aku cuba menenangkan diri, walaupun tangan dan kakiku menggigil tidak berhenti. Langkah-langkah berat kedengaran semakin dekat ke bilik tidur. Aku menahan nafas seolah-olah dunia berhenti berputar. Pintu bilik perlahan-lahan dibuka dan angin sejuk masuk menyapu seluruh bilik. Aku ternampak but tebal itu berdiri tepat di hadapan katilku dan suara lelaki itu yang penuh dendam berkata, Aisyah, keluarlah. Aku takkan buat apa-apa kalau kamu ikut cakap. Aku menggigit bibir, menahan air mata dan jeritan yang mahu keluar dari mulut. Di hujung talian, suara wanita itu masih memberi arahan. Jangan keluar, sembunyilah. Tolong tahan sedikit lagi, polis hampir sampai. Aku menggenggam selimut yang basah dengan air mataku dan cuba bersembunyi lebih dalam. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, nafas aku tersekat dan hatiku berdegup seolah mahu pecah. Kemudian, bunyi siren polis semakin kuat, lampu merah dan biru memancar di luar bilik. Aku melihat bayang-bayang lelaki itu berlari ke arah tingkap, meninggalkan jejak ketakutan yang dalam di hatiku. Tapi aku tahu ini bukan pengakhiran. Dia masih di luar sana dan aku masih dalam bahaya. Dalam gelap itu, aku berbisik kepada wanita di hujung talian, "Tolong jangan tinggalkan saya." Dia membalas dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, "Aku di sini, Aisyah. Kamu tidak keseorangan.
Polis akan lindungi kamu. Aku coba menyimpan kekuatan itu, walaupun aku tahu dunia aku kini berubah selama-lamanya. Malam itu, di rumah kampung yang sunyi itu, aku belajar bahawa keberanian bukanlah tiada ketakutan, tapi berani walau takut. Wan, tapi aku juga tahu perjalanan aku masih jauh dan ancaman itu belum berakhir. Aku harus terus. Malam itu, selepas bunyi siren memecah keheningan, aku masih terbaring bersembunyi di bawah katil. Suara lelaki itu masih menghantui fikiran. Setiap kata-katanya seperti racun yang meresap ke dalam jiwa kecilku. Aku tahu, dia bukan hanya jiran biasa, tapi ancaman yang nyata dan berbahaya. Telefon di tanganku menjadi satu-satunya tali hayat, tempat aku bergantung harap. Sambil memeluk telefon erat, aku berbisik kepada wanita di hujung talian. Dia masih di dalam rumah. Saya rasa dia tahu saya telefon polis. Suaranya berubah serius, penuh kebimbangan. Aisyah, jangan gerakkan badan. Kami sedang hantar bantuan sekarang. Aku cuba mengawal getaran tangan dan kakiku yang menggigil, berusaha untuk tenang. Langkah berat semakin hampir ke bilik tidur. Nafasku tersekat, dunia seolah berhenti berputar. Pintu bilik perlahan-lahan dibuka, angin sejuk menyapu masuk. Aku ternampak but lelaki itu berdiri di hadapan katilku, dan suaranya yang penuh dendam berkata, "Keluarlah, Aisyah. Kalau kamu ikut cakap, aku takkan sakiti kamu." Aku menggigit bibir, menahan tangisan dan jeritan yang mahu meletup. Di hujung talian, wanita itu memberi arahan tegas, "Jangan keluar. Sembunyilah. Tahan sedikit lagi, polis hampir sampai." Aku memeluk selimut basah dengan air mata, cuba bersembunyi lebih dalam. Setiap detik berlalu seperti berjam-jam. Nafas aku tersekat, hati berdegup kencang. Tiba-tiba, bunyi siren semakin kuat. Lampu merah dan biru menyinari koridor rumah. Aku melihat bayang lelaki itu berlari ke tingkap belakang, meninggalkan aku dengan ketakutan yang tak terungkap. Aku tahu, ini bukan pengakhiran. Dia masih di luar sana, dan aku masih dalam bahaya. Dalam gelap itu, aku berbisik kepada wanita di talian, "Jangan tinggalkan saya." Dia membalas lembut, "Aku di sini, Aisyah. Kau tak keseorangan. Polis akan lindungi kau." Aku cuba simpan kekuatan walau dunia aku berubah selamanya. Malam itu mengajar aku erti keberanian yang sebenar. Bukan tiada takut, tapi berani walau takut. Namun aku tahu, ini baru permulaan mimpi ngeri yang belum berakhir. Aku harus terus kuat, terus berjuang demi keselamatan diri dan masa depan yang tidak pasti. Malam itu, selepas bunyi siren polis bergema di luar rumah, aku masih terbaring dalam gelap di bawah katil. Tubuhku menggigil, jantung berdegup laju seperti mahu pecah. Suara lelaki itu, yang selama ini kuanggap jiran yang biasa, kini berubah menjadi bayangan hitam yang menakutkan. Aku tahu, dia bukan sahaja ancaman fizikal, tapi juga bayang-bayang yang menghantui setiap mimpi dan ingatan. Telefon di tanganku menjadi satu-satunya teman setia. Suara wanita di hujung talian itu menjadi penawar kepada ketakutanku. "Jangan bergerak, Aisyah. Polis sedang dalam perjalanan," katanya dengan nada tegas tapi lembut. Aku cuba menguatkan diri walaupun kakiku dan tanganku gemetar tidak berhenti. Langkah-langkah berat semakin hampir ke bilikku. Nafasku tersekat, dunia seakan berhenti berputar. Pintu bilik perlahan-lahan terbuka, angin malam menyapu masuk mengibas tubuhku yang dingin. Aku ternampak but tebal itu berdiri di hadapan katilku. Dan suara lelaki itu penuh dendam berkata, "Keluar, Aisyah. Aku takkan sakiti kamu kalau kamu ikut cakap." Aku menggigit bibir menahan air mata yang mahu tumpah. Di hujung talian, suara wanita itu memberi arahan, "Jangan keluar. Sembunyilah. Bersabarlah, polis hampir sampai." Aku mengenggam selimut basah dengan air mataku, cuba bersembunyi lebih dalam lagi.
Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Nafas tersekat, hati berdegup kuat. Tiba-tiba, bunyi siren semakin kuat. Lampu merah dan biru menyinari koridor rumah. Aku melihat bayang lelaki itu berlari ke tingkap belakang, meninggalkan jejak ketakutan yang dalam di hatiku. Tapi aku tahu, ini bukan pengakhiran. Dia masih di luar sana, dan aku masih dalam bahaya. Dalam gelap itu, aku berbisik kepada wanita di talian, "Tolong jangan tinggalkan saya." Dia membalas dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, "Aku di sini, Aisyah. Kamu tidak keseorangan. Polis akan lindungi kamu." Aku cuba menyimpan kekuatan itu, walaupun aku tahu dunia aku kini berubah selama-lamanya. Malam itu, di rumah kampung yang sunyi itu, aku belajar bahawa keberanian bukan bermakna tiada ketakutan, tapi berani walau takut. Tapi aku juga tahu, perjalanan aku masih jauh, dan ancaman itu belum berakhir. Aku harus terus berjuang, walau apapun yang menunggu di depan. Malam itu, selepas siren polis meraung di luar rumah, aku masih bersembunyi di bawah katil. Jantung berdegup laju seperti mahu meletup. Suara lelaki itu masih terngiang-ngiang di telingaku, penuh dengan ancaman yang membuat bulu roma berdiri. Aku cuba meyakinkan diri bahawa dia sudah lari, tapi ketakutan itu seolah-olah melekat erat di setiap inci tubuhku. Sambil memeluk telefon erat, aku berbisik kepada wanita di hujung talian. Dia masih di sini. Saya rasa dia tahu saya telefon polis." Suara wanita itu berubah menjadi serius, penuh dengan kebimbangan. "Aisyah, jangan gerakkan badan. Kita akan hantar pasukan segera ke rumah kamu." Aku cuba menenangkan diri walaupun tangan dan kakiku menggigil tidak berhenti. Langkah-langkah berat kedengaran semakin dekat ke bilik tidur. Aku menahan nafas, seolah-olah dunia berhenti berputar. Pintu bilik perlahan-lahan dibuka, dan angin sejuk masuk menyapu seluruh bilik. Aku ternampak bu tebal itu berdiri tepat di hadapan katilku, dan suara lelaki itu yang penuh dendam berkata, "Aisyah, keluarlah. Aku takkan buat apa-apa kalau kamu ikut cakap." Aku menggigit bibir, menahan air mata dan jeritan yang mahu keluar dari mulut. Di hujung talian, suara wanita itu masih memberi arahan, "Jangan keluar. Sembunyilah. Tolong tahan sedikit lagi, polis hampir sampai." Aku menggenggam selimut yang basah dengan air mataku dan cuba bersembunyi lebih dalam. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Nafas aku tersekat, dan hatiku berdegup seolah mahu pecah. Kemudian, bunyi siren polis semakin kuat. Lampu merah dan biru memancar di luar bilik. Aku melihat bayang-bayang lelaki itu berlari ke arah tingkap, meninggalkan jejak ketakutan yang dalam di hatiku. Tapi aku tahu, ini bukan pengakhiran. Dia masih di luar sana, dan aku masih dalam bahaya. Dalam gelap itu, aku berbisik kepada wanita di hujung talian, "Tolong jangan tinggalkan saya." Dia membalas dengan suara lembut dan penuh kasih sayang, "Aku di sini, Aisyah. Kamu tidak keseorangan. Polis akan lindungi kamu." Aku cuba menyimpan kekuatan itu, walaupun aku tahu dunia aku kini berubah selama-lamanya. Malam itu, di rumah kampung yang sunyi itu, aku belajar bahawa keberanian bukanlah tiada ketakutan, tapi berani walau takut. Tapi aku juga tahu, perjalanan aku masih jauh, dan ancaman itu belum berakhir. Aku harus terus berjuang, walau... Malam itu, selepas kehadiran polis yang membanjiri rumah kami, aku masih terpaku di bawah katil. Hati kecilku berdegup kencang, sukar untuk mempercayai apa yang baru saja berlaku. Namun, bayangan lelaki itu masih menghantui pikiranku, seolah-olah dia belum benar-benar menyerah kalah. Aku tahu, dia bukan sekadar ancaman sementara, tapi sesuatu yang akan terus membayangiku. Suara wanita di hujung talian masih melekat di telingaku, penuh dengan kehangatan dan kekuatan. "Aisyah, kamu sangat berani. Kami akan pastikan kamu selamat," katanya.
Aku menggenggam telepon itu erat, seolah-olah ia satu-satunya pelindung yang aku ada dalam dunia yang semakin gelap ini. Sementara menunggu bantuan lebih tiba, aku teringat akan wajah jiran yang selama ini aku percayai. Wajah yang kini berubah menjadi mimpi ngeri yang tidak dapat aku lupakan. Aku tahu, aku harus berani bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk memastikan tiada lagi kanak-kanak lain yang menjadi mangsa seperti aku. Ketika pintu bilik dibuka dengan kasar, aku menggenggam telepon erat dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Hembusan nafas lelaki itu begitu dekat, namun aku tetap diam, berdoa agar polis tiba tepat pada masanya. Suara siren semakin kuat, dan akhirnya pintu rumah kami diketuk dengan keras oleh pasukan keselamatan. Perlahan-lahan cahaya lampu suluh menyinari sudut bilikku, dan aku dapat melihat wajah-wajah pegawai polis yang penuh keprihatinan. Mereka mengangkat aku keluar dari persembunyian, mengusap rambutku dengan lembut, memberikan janji keselamatan yang aku perlukan. Namun, walaupun aku kini berada di tempat yang selamat, aku tahu dalam hatiku bahaya itu belum benar-benar berlalu. Bayangan lelaki itu masih ada, dan aku tahu perjuanganku baru sahaja bermula. Aku berjanji pada diri sendiri, aku akan berani untuk melawan ketakutan ini, dan aku tidak akan membiarkan apa yang berlaku malam itu memadamkan sinar harapan dalam hidupku. Aku tak sangka, malam biasa di kampung kecil kami berubah jadi mimpi yang takkan aku lupakan. Hai, aku Aisyah, 9 tahun. Malam itu aku duduk di ruang tamu rumah nenek di Kuala Kangsar, memegang telepon bimbit yang terlalu besar untuk tangan kecilku. Nafasku tersekat-sekat, dada terasa sesak, seolah-olah ada sesuatu menekan tanpa henti. Dengan tangan gemetar, aku dial nombor kecemasan, satu-satunya harapan aku. 911, apa kecemasan Anda? Suara wanita di hujung talian bertanya dengan tenang. Aku hampir meletakkan telepon kerana takut, tapi aku kuatkan hati dan berbisik, jiran saya, dia buat sesuatu pada saya masa saya seorang diri di rumah. Tangisan kecil pecah dalam talian. Suara wanita itu tetap tenang. Kamu selamat, jangan tutup telepon, beritahu nama kamu. Aku jawab perlahan, Aisyah. Dia mula mencatat alamat yang aku sebut perlahan dengan suara gemetar. Siren polis kedengaran dari jauh, tapi aku tahu mimpi ngeri aku belum berakhir. Di luar sana, jiran itu masih mengintai. Suaraku kembali gemetar. Saya rasa dia tahu saya telepon. Tiba-tiba bunyi papan lantai berdecit kedengaran. Nafasku terhenti. Dengar baik-baik Aisyah, jangan tutup telepon. Sembunyi dan bawa telepon dengan kamu. Aku ikut arahan itu, merangkak ke bawah katil dan menyelimutkan diri. Nafas aku laju dan cetek. Bunyi pintu terbuka mengisi ruang senyap. Degupan jantung wanita di hujung talian berdegup kencang. Cepat, polis hampir sampai. Langkah berat menghampiri. Aku pegang telepon erat. Suaraku hampir tidak didengari. Dia sudah masuk. Jari kecilku menggigil. Aku berdoa gelap di bawah katil dapat menyembunyikan aku. Aisyah, tenang. Polis sudah dekat. Jangan buat suara. Suara itu menenangkan. Langkah semakin dekat. Lantai berdecit seperti guruh bergemuruh. Aku tutup mata rapat, menahan nafas. Berdoa gelap dapat menyembunyikan aku. Suara wanita itu berkata, Aisyah, kamu berani. Polis sudah dekat. Jangan bergerak. Tiba-tiba siren polis memecah keheningan. Lelaki itu terhenti, menarik tangannya dan berlari ke tingkap. Polis tiba, tapi aku tahu mimpi ngeri ini belum berakhir. Aku harus kuat walau apapun yang menanti di depan.